Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sejak pelancaran kempen Dasar Pandang ke Timur yang dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1982, pelbagai kerjasama strategik terus kukuh antara Jepun dan juga Malaysia. Betul tu Rosli, dan kali ini paparan panorama sedikit berbeza daripada yang lain kerana saya dan juga Rosli bersama-sama menerokai keindahan dan pelbagai aktiviti menarik di wilayah Mie ini. Sebenarnya Heliza, wilayah Mie ini agak kurang terkenal dan popular dalam kalangan pelancong dari Malaysia seperti destinasi menarik yang terdapat di Jepun iaitu Kyoto, Osaka dan juga Tokyo. Apa kata Heliza, kita saksikan Episod khas di Moh ke Mie. Minggu lalu kami paparkan keindahan air terjun Akame yang menarik perhatian ramai penonton panorama sehinggakan kami menerima pelbagai reaksi positif di laman sosial tentang keindahan destinasi berkenaan. Air terjun Akame mempunyai 5 air terjun utama yang wajib anda kunjungi jika ke destinasi ini, iaitu air terjun Fudo, Senju, Nunobiki, Ninai dan air terjun Biwa. Minggu ini kami paparkan satu lagi tarikan utama di wilayah Mie, iaitu eksplorasi saya dan Heliza Helmi mengenai Peristik Ninja. Selepas semalaman menginap di Misugi Resort dan mendapat layanan yang sangat mesra daripada pihak pengurusan resort berkenaan, saya dan Heliza bergegas ke stesen Iga Kambe bagi menaiki Ninja Train atau kereta api ninja. Selama ini ramai yang tidak mengetahui bahawa Peristik Ninja yang sering dipaparkan di kaca televisyen sebenarnya berasal dari wilayah Mie. Selain daripada ninja hitam, kita ada ninja Berbaju merah, lihat di sana atas ni. Tapi kenapa kamu di atas turun? Turun. Ya. Untuk ke destinasi yang seterusnya, kami menaiki gerabak khas yang dihias dengan elemen ninja. Ia amat menarik perhatian kami. Perjalanan ini mengambil masa lebih kurang 30 minit. Di sepanjang perjalanan ini, kami dijamu dengan pemandangan indah ladang sayuran dan bunga. Warna-warni yang melatari wilayah Mie yang selama ini kurang mendapat perhatian pelancong, khususnya dari Malaysia, kini terungkai. Namun sayangnya ketika penggambaran ini dijalankan, lokasi ini baru sahaja menuai bunga-bungaan seperti lavender dan tulip. Kereta api ninja dan kamilah ninjanya. Dan kita akan berhenti di stesen Rinoshi dan kita akan menjalankan risikan serta lawatan ke beberapa destinasi pelancongan popular di wilayah Mie ini, antaranya Taman Ueno dan juga Istana Ueno. Dan kita akan berhenti di mana, Eliza? Pusat pelancongan Iga. Dan kita akan bertemu dengan Datuk Bandar wilayah Mie ini. Okey. Saya dan Heliza berasa amat terharu kerana ketibaan kami disambut oleh Datuk Bandar Iga, Sake Okamoto. Sambutan yang luar biasa ini membuatkan kami teruja untuk menerokai khazanah ninja di Bandar Iga. 普段なかなか来られない場所だと思うんです。京都も近いし奈良も近いし、そういう場所なんですけども、なかなか皆さん来られることが少ないと思うんですけど、いっぱいいいものがあります。ですから今来ていただいている忍者のここはふるさとですし、それから場所って本当に短い17の文字で表すポエットの世界を作った人もここで生まれてますから、いっぱい面白いものがある。
どんどんこの私たちの町の魅力を見て体験して食べて、そしてお国の方に情報を出してあげてください。Apa yang kita perlukan adalah sebenarnya adalah penerangan mengenai apa yang ada di Mie ini dan maklumat tersebut disampaikan pada orang di Malaysia. Selamat datang ke IGA. Sebelum penerokaan kami pergi lebih jauh, pihak penaja iaitu Brain Corporation telah menyediakan itinerary bagi pasukan produksi panorama menunaikan ibadat, khususnya kepada saya dan Heliza yang ketika itu memakai kostum ninja. Pada awalnya, agak janggal menunaikan solat dengan memakai kostum ninja. Namun kerana kekangan masa, dan sebenarnya kostum ninja ini selain selesa, ia juga menepati syariat Islam dalam aspek paling penting, iaitu menutup aurat. Ninja dikatakan mula wujud di bumi Jepun pada abad ke-12. Kewujudan ninja bermula akibat sengketa antara negara-negara yang belum bergabung pada waktu itu di Kepulauan Jepun, menyebabkan perlunya perkhidmatan perisik untuk mencari titik lemah lawan dan pembunuhan terancang. Konnichiwa. Selamat petang. Heliza, Ya. kita berada di Taman Ueno yang menempatkan Istana Ueno dan juga Museum Ninja Iga. Dan siapa yang akan menemani kita sepanjang kita berada di sini? Kita cukup bertuah sekali kerana kita ditemani oleh Encik Yasuda Satoshi yang akan membawa kita jalan-jalan dan memberikan informasi kepada kita berkenaan dengan kawasan ini. Okey, saya dah tak sabar nak melihat apa yang terdapat di sini. Maulah kita. Mau kita. Hai. Oh, tengok tu jantung saya berdebar-debar sebab kita tak sabar untuk menyaksikan satu pertunjukan yang sangat kami nanti-nantikan, iaitu pertunjukan ninja. Dan kita tahu ninja ini berasal dari Iga dan kita sekarang berada di Museum Ninja Iga. Dan Rosli, Sebenarnya Heliza, sekitar tahun 70-an, 80-an rakyat Malaysia sering didedahkan dengan drama, filem tentang ketangkasan ninja ini. Dan hari ini bersempena dengan program Moh ke Mie yang disaja oleh Brain Corporation dan juga Kerajaan Wilayah Mie, kami berkesempatan melihat sendiri bagaimana ninja-ninja ini beraksi. Zaz, Heliza. Walaupun perkhidmatan ninja sudah tidak diperlukan lagi kerana pelbagai faktor, namun kumpulan ninja yang digelar sebagai Asura masih wujud. Kumpulan ini banyak membuat persembahan untuk masyarakat umum bagi meneruskan legasi zaman kegemilangan ninja pada suatu ketika dahulu. Ketangkasan ninja selain membuat risikan, mereka amat cekap menggunakan senjata dan merancang serangan.
Sebagai penghargaan kepada produksi Panorama, Heliza diberi peluang untuk mencuba salah satu aksi ketangkasan ninja. Jika tadi kita telah menyaksikan pelbagai demonstrasi oleh para ninja di lokasi ini menonjolkan ketangkasan kemahiran mereka menggunakan pelbagai jenis senjata. Heliza. Sekarang ni giliran kami pula untuk menunjukkan demonstrasi menggunakan katana iaitu pedang Jepun. Demonstrasi penggunaan senjata yang digunakan oleh ninja zaman dahulu menonjolkan ketangkasan mereka menggunakan katana, iaitu sejenis pedang Jepun yang menjadi senjata utama. Selain katana atau pedang, saya dan Heliza turut berpeluang menggunakan shuriken yang merupakan senjata besi padu dengan 6 bucu tajam. Kemahiran melempar shuriken mempunyai seninya yang tersendiri. Okey, saya telah diberikan shuriken ini yang merupakan senjata ninja dan nampaknya saya tidak berbakat membaling shuriken. Dan apa kata kita lihat kemahiran artis kita, Heliza, dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tepat dan fokus lah ya. Okey. Hingga kita ada 5. 4, 5. Okey dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya berbakat main belon saja tadi. Pengalaman saya dan Heliza menjiwai watak perisik paling popular di zaman feudal Jepun suatu ketika dahulu diteruskan di replika rumah sebenar ninja yang terdapat di Museum Ninja Igaryu ini. Ada beberapa halangan ataupun ancaman yang terlindung di sebalik itu. Jadi ada beberapa cara untuk ninja melepaskan diri. Jadi dengan adanya pintu yang boleh pusing ni, boleh. Struktur binaan rumah ninja penuh dengan elemen tipu helah yang mempunyai keunikannya yang tersendiri. Contohnya tempat persembunyian ninja di atas siling yang tidak dapat dilihat oleh musuh sekiranya rumah mereka diceroboh. Selain penggunaan pintu utama untuk keluar, ninja juga mempunyai pintu-pintu rahsia yang sengaja direka khas agar mereka boleh meloloskan diri
ketika saat-saat cemas. 葉なんですが、こういったもので簡単に外へ出ます。 Okey, pintu ini berkunci dan cara untuk membuka pintu ini adalah dengan menggunakan 2 daun. Tolak ke atas. Di atas ni. Tolak ke atas. Ya. Dan boleh keluar. Ya. Okey, di rumah ninja ini kami didedahkan dengan pelbagai teknik para ninja dahulu kala untuk menyelamatkan diri apabila diserang. Ya, macam tadi saya dah tunjukkan cara untuk keluar daripada rumah dengan menggunakan daun. Cara kedua adalah dengan menggunakan pintu ini. Hanya tolak bahagian pintu. Semasa kecemasan, sekiranya ninja tidak dapat meloloskan diri, mereka akan menggunakan senjata yang diambil di tempat rahsia seperti di lantai rumah. Keterujaan bergelar ninja profesional masih berbaki. Namun saya dan Heliza perlu meneruskan eksplorasi kami di Taman Ninja Igaryu ini yang mempunyai satu lagi tarikan yang tersendiri. Juru pandu kami Satoshi Yasuda dan juru bahasa kami Siti Baizura memberikan penerangan yang sangat terperinci mengenai sejarah dan keistimewaan istana yang terdapat di Taman Igaryu ini. Jika diperhatikan tembok batuan di sini, ia menjadi kubu kepada istana tersebut dan terhasil daripada batuan yang disusun secara manual tanpa penggunaan simen dan kini menjadi satu lagi keistimewaan seni bina masyarakat Jepun purba. Istana yang terseram indah di belakang ini adalah Istana Ueno yang telah berusia selama 400 tahun yang dibina oleh Todo Takatora. Todo Takatora merupakan salah seorang maharaja yang mempunyai minat yang tinggi dan pernah melibatkan diri pembinaan istana di Kyoto dan juga Osaka. Ia juga dikenali sebagai Istana Hakuho ataupun Istana Putih. Tengok warna dia warna putih kan? Jadi kita masuk ke dalam lah nak tengok apa lagi ada kat dalam. Mohonlah kita. Dozo, dozo. Lukisan wajah dan juga bentuk fizikal Ido Takatora yang merupakan pakar dalam seni bina istana yang merupakan juga pengasas istana ini, dan Ido Takatora ini mempunyai ketinggian kira-kira 185 cm dan beliau merupakan seorang yang tinggi berbanding dengan rakyat biasa sekitar 155 cm sahaja ketinggian mereka pada ketika itu. Istana Ueno kini menjadi muzium yang menempatkan pelbagai koleksi tembika, senjata, lukisan dan koleksi antik yang tidak ternilai harganya. Eliza, sebenarnya istana ini pernah mengalami keruntuhan sebanyak 2 kali oleh kerana dilanda oleh ribut taufan, dan sebenarnya juga istana ini telah dibina semula pada tahun 1935 oleh seorang dermawan rakyat tempatan yang bernama Kawasaki Katsu. Masya Allah, baik hanya hati dia. Dan salah satu keistimewaan istana ini juga, kalau kita tengok di atas bumbung ada satu lukisan gambar bulan. Ini bukan lukisan biasa-biasa tau. Lukisan ini sangat bernilai kerana dilukis oleh salah seorang pelukis terkenal iaitu Yokoyama Taikan. Dan bila kita kira tadi harga lukisan ini mencecah 70 juta ringgit Malaysia, ya? Bukan 70,000, bukan 70 ringgit, bukan 700 ringgit. Bukan 70 juta ringgit Malaysia. Masya Allah. Sangat bernilai. Tapi apapun istana ini cukup cantik, kita nak pergi tengok ke tempat lain pula, jom. Okey.
Kedudukan Istana Ueno seolah-olah menjadi titik pusat Banda Iga kerana anda boleh menikmati pemandangan Banda Iga dari seluruh penjuru istana. Salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang memang patut untuk kita amalkan apabila kita menuruni bukit ataupun turun daripada flight dan sebagainya, perbuatan menuruni itu kita kena bertasbih subhanallah subhanallah. Bila kita naik sama ada bukit dan sebagainya, kita bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar. Keberadaan produksi panorama di wilayah Mie bersama Heliza Helmi memberi satu dimensi baru kepada wilayah tersebut yang sebenarnya mempunyai tarikannya yang tersendiri. Nantikan episod akan datang, eksplorasi saya dan Heliza menjejak penyelam tiram wanita yang dikenali sebagai Amasan.